Yang tutup pintu tak dapat. Bayangkan tuan-tuan bandingan dia. Allah pada masa itu turun kemuliaan dia. Nak cari siapa yang buka, yang minta ampun pada Allah. Siapa yang nak berhajat. Allah cari nak bagi. Tiba-tiba waktu tu kita tidur. Kita tutup pintu. Rugi. Alhamdulillah tuan-tuan. Hari ini saya nak bercakap perihal sahur sahaja. Benda simple, tapi kadang-kadang kita tak apa ambil tahu tentang sahur. Baik. Soalan yang pertama. Apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan sahur? Baik, sahur berasal daripada perkataan sahara. Sahara. Apa maksud? Iaitu bahagian penghujung kepada malam. Penghujung kepada malam itu dipanggil sebagai sahara. Asal perkataan. Kemudian daripada situ timbul perkataan-perkataan yang lain. Seperti, ya Datuk, masih Datuk? Sahur atau suhur. Nabi sebut, bersahurlah kamu. Inna fis suhur barakah. Sesungguhnya di dalam suhur itu ada keberkatan. Tayassahur, bersahurlah kamu. Fa inna fis suhur barakah. Kerana di dalam suhur itu ada keberkatan. Jadi ada yang Nabi sebut sahur, ada yang disebut suhur. Baik, apa dia sahur? Sahur ialah perbuatan memakan, meminum pada penghujung malam. Makanan dan minuman yang dimakan pada penghujung malam itu dipanggil sebagai sahur. Daripada amalan sahur tadi, dia mendapat keberkatan. Maka mendapat kebaikan daripada sahur tadi dipanggil sebagai suhur. Boleh faham tak? Asal perkataan sahara, iaitu perbuatan memakan makanan pada sahara, iaitu pada penghujung malam. Satu, itu makna sahara. Yang kedua, sahur, iaitu makanan dan minuman yang dimakan pada waktu hujung tadi. Nama dia sahur. Perbuatan kita memakan sahur tadi yang mendapatkan kebaikan daripadanya dipanggil sebagai suhur. Jadi daripada sahara dia jadi sahur, dia jadi suhur. Dua-dua boleh pakai, tiga-tiga boleh pakai. Tetapi kebanyakan kita di Malaysia ni pakai perkataan sahur. Jadi kalau orang sebut suhur, boleh juga. Okey, sekarang waktu sahara, boleh juga. Tapi kalau sebut sekarang waktu sahara, kau ingat ni padang pasir ke? Dia dah melekat dalam jiwa kita sahur. Asal nak kejut orang je, sahur. Tu nama dia peri-peri nama dia. Ya, baik. Di dalam sahur itu, bilakah waktu yang dikatakan sahur? Bermula daripada setengah daripada malam. Sebab tu ada orang yang bersahur pukul 12, pukul 11, pukul 1, pukul 2. Oh boleh Ustaz? Dia bermula daripada selepas tengah malam. Tetapi waktu yang barakah, yang mendapat pahala keberkatan ialah sekira-kira 50 ayat Al-Quran. Lamanya bila kita baca. Tuan-tuan ambil Al-Quran, baca Al-Quran 50 ayat. Berapa lama? Ada yang jawab, Ustaz, mau sampai mati Ustaz. Kenapa pula? Saya tak pandai baca. Lama sungguh waktu sahur tu. Kalau kira abang yang lembab baca, yang lemah baca, memang kebiasaan 50 ayat berapa minit? Mungkin 20 minit, mungkin setengah jam, mungkin 20 minit sebelum masuk subuh.
Itulah waktu sahur yang disuruh, yang diperintah, yang digalakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil Al-Quran, baca Al-Quran tadi daripada ayat 1 sampai ayat 50. Berapa minit kebiasaan kita baca? Mungkin dalam 4 muka surat, 2 helai Al-Quran, 3 helai Al-Quran, itulah 50 ayat. Maka tuan-tuan, itulah waktu yang barakah. Okey Ustaz, kalau saya pukul 1 pagi, 2 pagi saya sahur, silakan. Tapi keberkatan tak dapat. Kebaikan tak dapat. Yang kita nak ini ialah kebaikan. Melewatkan bersahur. Mengawalkan berbuka. Okey Ustaz, macam kami di Ipoh, 7.28. Boleh kami awalkan pukul 7? Tak boleh. Tadi Ustaz kata sunat mengawalkan berbuka. Maksud sunat mengawalkan berbuka, masuk waktu makan, bukan masuk waktu baca doa. Sebab ada orang bila masuk waktu Allahu Akbar, Al-Fatihah, dia baca doa. Tak payah dah. Nak baca doa sebelum azan. Allahumma laka sumna wa bika amanna. Lepas tu Allahu Akbar. Makan, bismillah makan. Tak payahlah buat doa panjang menjelah. Kalau ada sini tu imam baca doa panjang menjelah, waktu berbuka tu biar dia seorang baca doa. Tuan-tuan makan je lah. Nah, yang kedua, melewatkan sahur. Itu yang barakah. Bukan awal-awal bersahur. Baik. Pada perbuatan sahur itu ada barakah. Itu makna sahur. Baik. Soalan yang kedua. Bilakah waktu sahur ini tamat? Waktu sahur tamat masuk subuh. Waktu sahur tamat bila? Subuh. Azan subuh, maka tamat. Habis itu yang imsak. Ipoh imsak 3 minit. Saya tak sahur di Ipoh. Saya sahur Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Buka puasa pun di luar ni. Hari ini buka puasa di Ipoh. Baru nak buka puasa dengan isteri. Besok buka puasa di Kedah. Lusa buka puasa di Kuala Lumpur. Tunggin buka puasa di Kuala Lumpur. Tak ada tadi. Waktu Ipoh saya tak tahu pukul berapa. Waktu berbuka saya tak tahu. Hari ni pun nak buka puasa. Baik, kita sahur di sini imsak 6.3 minit. Contoh. Subuh 6.13. Apa dia imsak? Imsak ialah waktu berjaga-jaga. Imsak ialah lampu kuning, traffic light. Imsak ialah waktu untuk mengambil langkah-langkah keselamatan pencegahan. Maka dia panggil sebagai imsak. Maknanya Ustaz, kalau saya makan 4 minit boleh lagi tak? Boleh. Sebab belum masuk subuh. Saya makan 5 minit pagi boleh Ustaz? Boleh. Sebab belum subuh. Habis tu kenapa ada imsak? Bukan makna imsak tu stop makan. Abang, dah 6.3 minit stop. Ni ada lagi ni. Bersyukurlah abang apa yang sempat. Menangis lelaki dia. Aku dapat 3 suap saja. Siapa suruh bangun lambat? Kata dia. Kak Leha, buat tenang Kak Leha. Boleh makan lagi. Sebab belum azan. Belum masuk subuh. Jadi kenapa ada imsak? Supaya tak lajak. 6.3 minit stop. Supaya awak bersihkan badan awak dalam bilik mandi. Gosok gigi semua. Sebab ada orang yang gosok gigi. Dia stay muntah. Tu imam, dia stay muntah. Wah, satu tasik ni dengar tuan. Tuan-tuan pernah dengar ada orang macam tu. Wah, ya Allah. Kita kalau duduk rumah flat dengar macam-macam tak. Dia gosok gigi tu jenis muntah. Wah, ya Allah. Kena kawan rumah sewa macam tu. Rasa nak terajam bilik air. Orang lain gosok gigi tak bunyi apa pun. Kamu gosok gigi bunyi satu rumah. Dia muntah. Masa tu dah 6.15. Orang dah azan.
Kamu gosok gigi itu dengan sengaja memuntahkan. Boleh batas puasa tu. Saja pergi jolok dalam tu muntah sengaja. Muntah dengan sengaja. Sebab itu untuk orang yang jenis macam ini, pergi gosok gigi pukul 6-5 minit. Belum subuh. Nak uat-uat dalam tu lantak lah. Subuh belum masuk. Itu tujuan imsak tu. Supaya beringat. Jangan kita lajak. Sebab ada orang yang makan sedap sangat. Yang ketiga, kenapa ada imsak? Supaya kita habis awal. Sebab kadang-kadang Tok Imam dia bang lambat. Tok Bilal azan lambat sebab terkunci pintu. Tertinggal tak boleh bawa. Gagak-gagak mana kunci Bilal pula dah. Doa patah balik pergi ambil. Dia azan 6.25. Yang kita di rumah duk makan lagi. Hari ni lama abang ya. Allah bagi rezeki kita. Belasah lah makan tak. Belasah apa? Tok Bilal itu tinggal kunci. Tapi kalau kita dah stop 6-3 minit tadi, tak jadi masalah. Dia bam ke berapa pun tak apa dah. Aku dah stop awal lagi. Itu tujuan dia. Supaya kita ini mengambil langkah-langkah keselamatan. Maka nama dia apa? Nama dia imsak. Okey Ustaz. Waktu saya duduk makan tu, orang azan subuh. Macam mana cerita Ustaz? Wajib luahkan apa yang ada dalam mulut. Jangan telan pula. Tengah-tengah duduk makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei, bang, telan. Batal puasa. Sebab dah azan. Dah masuk waktu subuh. Ustaz, ada hadis Ustaz. Ada apa? Nabi kata, kalau kau tengah makan, sahur, tiba-tiba orang azan, kau telan apa yang ada dalam mulut kau. Macam mana Ustaz? Ustaz kata batal. Hadis kata makan. Saya ikut hadis. Oh, boy, cakap. Zaman sekarang ni tuan-tuan, dia nak ikut pada hadis dan Quran. Ulama' dia tak nak ikut. Ini penyakit sekarang ni. Dia kata Ustaz, saya nak direct dengan Nabi Ustaz. Apa-apa pun kita dengan Nabi, dengan Quran Ustaz. Kan? Kita apa mazhab kan? Zaman Nabi mana ada mazhab. Saya Ustaz. Amboi. Macam Tok Guru Alim sungguh ni. Kita tanya dekat dia, kamu abang cakap tadi, abang nak ikut hadis Nabi tu nak ikut Nabi, tak nak ikut mazhab. Saya betul-betul nak ikut Nabi je. Abang nak ikut Nabi, abang nak ikut hadis apa? Hadis sahih. Hadis sahih tu siapa yang susun bang? Tak tahu tapi sahih. Oh sudah. Nama pun tak tahu. Yang susun dia Imam Bukhari. Imam Bukhari tu bang, dia sempat tak jumpa Nabi? Tak sempat. Dia sempat tak jumpa sahabat Nabi? Tak sempat. Dia lahir pun 300 tahun lepas Nabi mati. Kalau abang kata, abang tak nak ikut hadis, tak nak ikut sahabat, tak nak ikut ulama', tak nak ikut mazhab, hadis sahih pun abang tak boleh ikut. Sebab bukan Nabi yang tulis hadis tu. Yang tulis hadis tu siapa? Imam Bukhari. Betul bang? Cakap tak nak ikut sahabat, tak nak ikut mazhab. Hadis yang abang baca tu pun, berapa ratus tahun lepas Nabi mati baru dia tulis. Ulama' yang tulis dia. Sebab tu kita ni tuan-tuan, bila baca hadis, bila baca Quran, kita tanya, kita rujuk, kita refer kepada ulama'. Dia yang membahaskan. Sebab mereka ni ambil daripada sahabat. Sahabat tengok pada perbuatan Nabi SAW. Contohnya tadi, hadis tadi. Bila kamu sahur, tengah makan, azan. Makanlah, jangan tergesa-gesa, telanlah, makan. Hadis itu, hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis itu merujuk apa? Hadis itu merujuk azan pada zaman Nabi dulu ada 2 kali. Kali pertama azan belum subuh. Yang azannya ialah Bilal bin Rabah. Bila masuk waktu subuh, Abdullah ibnu Maktum azan. Maka kata Rasulullah, waktu Bilal yang pertama azan, jangan berhenti, makan. Itu belum masuk waktu
subuh. Tetapi bila azan kali kedua, barulah stop. Stop. Itu dah masuk waktu subuh. Itulah penerangan ulama tentang hadis tu. Itulah mazhab kita, mazhab Maliki, Jumhur dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tak nak ikut mazhab, tuan-tuan pakai hadis tu terus tanpa rujuk kepada ulama, berapa ramai yang tak puasa tuan. Duk Bilal bang dia makan nasi. Bila tanya kenapa engkau makan? Ini hadis bro. Hadis bro. Memanglah hadis, tapi hadis tu merujuk kepada azan yang pertama zaman itu. Zaman sekarang ada azan 2 kali subuh. Masjid ni ada azan 2 kali tak subuh? Sekali je tak? Ada setengah masjid. Sejam sebelum subuh, macam Madinah lah, dia azan lah. Saya hari tu, saya dulu imam Gurak. Masjid Gurak tu imam saya lah dulu. Jadi kami tak azan subuh 2 kali. Kemudian bila saya dah tak jadi imam, saya pindah satu tempat. Pindah semua. Duk sewa rumah pula, rumah tempat. Tidur terkejut azan. La ilaha illallah, aku ni tidur lena sampai azan subuh. Mandi kelar kabut pergi masjid, tengok-tengok saya seorang yang duduk dalam masjid tu. Saya kata pada saya, apa aku seorang ni? Rupanya baru pukul 5 suku. Dia orang azan sejam sebelum subuh. 2 kali. Jadi bang yang pertama tu nak kejutkan orang. Bangun, sahur dan sebagainya. Jadi kalau bang yang pertama, makanlah. Itu belum masuk waktu. Bang yang kedua, stop. Dah masuk fajar sadiq. Minal khaitil abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, kata Allah. Bila terbit benang putih daripada benang hitam tadi, kena jaga elok. Maka tuan-tuan yang saya hormati, bila kita tengah makan sahur, orang azan, apa yang ada dalam mulut, ludahkan, buangkan. Itu bukan lagi sahur. Dah tamat waktunya. Baik. Kalau tidak sahur, puasa sah juga. Jadi, kenapa kita digalakkan bersahur? Memang. Macam kita semayang tarawih. Semayang tarawih. Berapa rakaat? 8. Campur witir 3. Kami sini Ustaz, kami buat 11. Okey. Tuan Haji, surah Tuan Haji berapa? Kami simple Ustaz. Suka kami. Kadang 11, kadang 15, kadang 17, kadang 21. Oi. Masjid kami 23 kan. Ya, kau orang punya musalla berapa? Kami 33 tak. Ui, banyak ya. Ya, surau kampung sana, kami langsung tak sembahyang tarawih Ustaz. Oi, lagi dahsyat. Yang kawan ni 11, yang kawan ni 13, yang ni 15, yang ni 21, dia langsung tak buat. Semua betul. Tak ada siapa kata salah. Sebab yang semayang tarawih sunat, tak buat pun nak kata apa, tak mau buat. Habis semayang isyak, dia balik rumah main lato-lato, tak apa. Pahala tak dapat, nak kata apa, takkan nak kata haram. Berdosa engkau tak sembahyang tarawih. Tak berdosa, benda sunat. Engkau buat 11, apa ni? Kedekut betul engkau. Nabi buat 11. Aisyah kata Nabi buat 11 tarawih. Apa pasal engkau buat 23? Nabi 11 je tau. Memanglah Nabi 11. Tapi Umar dia buat 23. Aku ikut Sayyidina Umar. Apa pasal engkau buat 40? Apa pasal engkau buat sampai 60, 40 ni? Aku ikut orang Madinah. Orang Madinah dulu-dulu semayang lebih daripada 30 rakaat semayang tarawih. Jadi yang betul-betulnya Ustaz semayang tarawih ni berapa rakaat? Tak tertentu bilangan rakaatnya. Terpulang pada tuan-tuan. Paling rendah 8 pulang. Tuan-tuan buat 11 kemudian balik. Sebab apa? Masuk kerja pukul 11 Ustaz. Saya sempat 8 saja, 3 witir. Abang berapa buat? Saya 20 Ustaz campur 3, 23 witir.
Kenapa abang buat 23? Saya dah pencen. Kalau balik rumah pun ustaz tengok bola je pun beda. Habis saya sembahyang. Abang berapa rakaat? Saya 40 ustaz. Tu dia. Campur dengan witir 43. Banyaknya abang buat. Saya dosa banyak ustaz. Lagi dosa banyak saya ustaz. Saya takut ustaz. Allah tak ampunkan. Sebab tu saya banyakkan sembahyang saya ustaz. Saya banyak dosa ustaz. Saya minta ampun pada Allah. Ampunkanlah tu. Ya sembahyang saya banyak. Jadi yang buat 8 tu. Yang buat 8 tu dosa tak ada ustaz. Biarlah dia orang ustaz. Tak benar faham? Tak faham sudah ustaz. Lagi banyak dosa, lagi kita sembahyang banyak. Ini tidak, bergaduh. Seolah-olah dosa tak ada. Amboi. Begitulah dengan sahur. Hukum dia sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Kenapa? Kalau saya tak nak bangun, ustaz nak kata apa? Nak kata apa? Aku suka engkau lah. Kau tak nak bangun sahur, takkan saya nak pukul engkau? Dia pesan dekat isteri dia siap-siap. Jangan kejutkan sahur. Okey? Esok Ahad. Dia pesan pula tu. Besok Ahad abang nak tidur lama. Jangan kejutkan sahur. Wow, dahsyat suami macam ni tak kejut sahur. Baik. Kenapa kena bangun sahur? Yang pertama sebab Nabi suruh bangun. Kata Nabi, ada keberkatan bila kau bersahur. Barakah bersahur terbahagi kepada dua. Keberkatan bersahur terbahagi kepada dua. Satu disebut sebagai barakah syar'iyah. Dua disebut sebagai barakah badaniyah. Keberkatan syar'iyah dan keberkatan badaniyah. Apa dia keberkatan syar'iyah? Keberkatan syar'iyah sebab kita ikut Nabi. Ikut saja Nabi, dapatlah barakah. Apa saja yang tuan-tuan buat, kerana Nabi buat, dapat barakah. Nama dia apa? Keberkatan syar'iyah. Macam Sayyidina Umar, dia tengok batu aswad, Hajarul Aswad. Kalau aku tak tengok Nabi cium kau, aku pun tak cium. Aku cium sebab Nabi cium. Sebab ada keberkatan bila Nabi buat. Nampak? Kenapa awak potong kuku, jari telunjuk dulu, kemudian jari tengah, jari manis, jari kecil? Sebab Nabi ajar, aku buat itu. Apa yang Nabi buat, dia buat, maka dia akan dapat keberkatan. Hari ini orang mula mempertikaikan keberkatan, kebaikan yang Nabi buat. Macam-macam zaman sekarang ni, zaman orang lebih pandai pada Rasulullah. Dia rasa dia lebih pandai pada Nabi. Pasal apa? Dia doktor. Dia lebih pandai pada Nabi ni. Padahal Nabi tu manusia paling pandai sekali. Allah ajar dia. Apa hak Nabi buat tu elok belakang. Nabi kata makanan yang terbaik ketika bersahur ialah tamar. Ni'mat ta'am. Sebaik-baik makanan waktu sahur, kurma. Kita pula tak ajar anak kita makan kurma. Budak-budak kalau bagi buah kurma, wek. Tak nak. Nak apa? Tu. Ayam goreng. Nak apa? Ramen. Oh, nak ramen. Korea punya, macam K-pop. Pedas gila. Pedas pun pedas lah. Buasi 4 hari. Tak apa. Keluar darah ni. Makan pedas tak apa. Macam-macam tu. Hak Nabi makan, kita tak makan. Padahal ada syar'iyah pada dia. Jadi kalau kita ambil bangun sahur, ada keberkatan syar'iyah. Apa dia keberkatan syar'iyah lagi? Menjadikan kita terus untuk sembahyang subuh berjamaah. Sebab tu saya kata kita ni kalau buat kempen, insya-Allah jadi. Yang kita tak buat kempen, sembahyang subuh berjemaah. Kempen pakai face mask sampai sekarang orang pakai. Kesan daripada kempen 24 jam bertahun-tahun. Sila pakai pelitup, sila pakai pelitup. Dia mandi dekat laut pun pakai face mask, bayangkan tuan. Dia mandi pun pakai face mask. Oh, haram betul.
Pasal apa? Pasal duk sebut, pakailah, 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 pakailah. Sampai dia terlupa yang dia tu pakai face mask. Dia ludah dalam face mask dia. Dia lupa. Pasal apa? Kesan kempen tu. Cuba hari ni kita buat kempen. Subuh berjemaah. Sila subuh berjemaah. Jumlah berjemaah di masjid. Sila berjemaah di surau. Tiap-tiap hari buka radio. Jangan lupa selepas sahur. Silalah berjemaah di surau berhampiran rumah anda. Bagi anda yang telah selesai bersahur, jangan lupa datang ke masjid. Sahur! Masjid! 24 jam. Lama-lama penuh. Macam sembahyang Jumaat tuan-tuan. Umum pula. Siapa-siapa yang sembahyang subuh 30 hari sebulan Ramadan akan dihadiahkan motosikal X1R. Berselera datang tuan-tuan. Kena kempen. Sebab itu sahur ini kempen secara tak langsung. Lepas saja daripada sahur, jom berjamaah subuh. Nabi kata, man sallah subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah Ta'ala akan jaga dia. Yang ketiga, keberkatan syar'iyah itu apa? Mustajab berdoa ketika waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah Ta'ala ampunkan dosa orang-orang yang bersahur ni. Waktu tu kalau dia minta ampun, Allah ampunkan dosa dia. Sehinggalah dalam hadis lain disebut, Inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal musakhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat atas orang yang bersahur. Bayangkan tuan-tuan. Allah sebut malaikat doa pada orang yang bangun sahur. Walaupun dia cuma bangun segelas air dan sebiji tamar yang dia minum. Allah selawat pada dia, malaikat selawat pada dia. Yang keempat, bila kita bangun sahur itu, ada keberkatan syar'iyah. Kita bangun dengan tahajud sebelum makan. Bangun pukul 5, kita tahajud. Kita taubat. Kita buat sunat hajat. Kita tutup dengan witir. 5:30 pergi ke dapur. Makanlah makanan bersahur. Lepas tu, start motor, start kereta. Datang ke Masjid Muhammadiyah ni. Mai. Semayang subuh. Semayang ramai-ramai. Doa ramai-ramai. Tapi ada orang faham pula. Dia kata, Ustaz, doa mana boleh ramai-ramai? Doa masing-masing lah. Doa masing-masing lah. Allahu Akbar. Surah An-Nisa ayat 100. Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang kebaikan di antara kelebihan umat Nabi Muhammad. Doanya seorang, Allah bagi semua. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Dalam surah, tak silap surah Ghafir kah? Ayat berapa kan? 60. Allah Ta'ala sebut, mintalah kamu kepada aku bagi pada kamu semua. Masya Allah, kehebatan, kekuatan berdoa. Sebab tu orang kita di Malaysia, habis 4 rakaat doa, habis 4 rakaat doa, habis 4 rakaat tarawih doa. Cuba tuan-tuan tengok tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa, 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 4 doa, 4 doa, 4 doa. Doa lah. Nabi tak buat apa? Memang Nabi tak buat. Tapi dalam Quran ada sebut, Nabi tak doa. Allah bagi dah. Kita ni kalau tak doa, hang perasa hang Nabi, kata harap Nabi dah. Tak payah doa. Tara Nabi tu pun berdoa. Takkan kau tak nak berdoa? Yang kelima, keberkatan syar'iyah tu apa? Tuan-tuan, dengan kita bangun bersahur itu, maka mendatangkan suatu peringatan kepada kita supaya mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita. Pada waktu yang hening, pada waktu yang pagi damai itu tuan-tuan, syukur. Hari ni Allah Ta'ala panjangkan umur, mudah-mudahan dapat aku puasa lagi. Yang kedua, syar'iyah badaniyah. Keberkatan, minta maaf. Keberkatan badaniyah, keberkatan pada tubuh badan.
Ada orang yang mencari keberkatan sahur, dia jumpa 700 keberkatan sahur pada badan bila bangun sahur. Masya Allah, dia rajin. Ini orang sains punya, orang medical punya ni tuan-tuan. Orang perubatan. Orang perubatan dia cari apa kelebihan sahur. Apa kelebihan sahur? Tu dia jumpa beratus-ratus tuan. Kita ni kelebihan bersahur. Saya Ustaz, kalau saya bangun sahur tak ada lapar siangnya Ustaz, itu yang saya bangun juga sahur. Banyak aku makan, tak adalah banyak, 2 periuk je. Tu dia tuan-tuan. Dia punya makan punya banyak lah. Dia kata takut lapar, saya belas lah 2 periuk Ustaz. Atau subuh macam mana? Subuh ini nasinya Ustaz. Udah ketekak nasinya. Bila rukuk, jatuh nasi tu. Punya banyaknya makan tuan. Ada juga orang macam tu. Bila datangnya sahur, dia mendatangkan kekuatan, kebaikan pada kita. Banyak tuan-tuan buka tentang carian, tentang orang yang dapat kebaikan bila kita bangun sahur itu tuan-tuan. Baik, soalan seterusnya. Bila kita tanya kenapa perlu sahur, jawapan yang popular dalam sahur itu ada keberkatan. Apakah yang dimaksudkan dengan keberkatan sahur? Yang kami tahu barakahnya di sini, barakahnya sahur. Saya tak berapa nak faham lagi. Minta tolong bantu saya memahami. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, ini saya dah jelas dah. Ya, fa'inna fis suhur barakah. Pada sahur itu ada keberkatan. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Orang yang baik ni siapa? Orang yang jauh dia punya lambung dia daripada tempat tidur dia. Lambung dia apa? Ni nama dia lambung. Badan kita ni nama dia lambung. Kita tidur, lambung belah kanan. Kata Allah Ta'ala, orang yang beriman ni siapa? Sifat dia ialah renggang lambung dia dengan tempat tidur dia. Maknanya kurang tidur. Dia tidur sekejap, nanti pukul 3:30, 4 pagi dia bangun. Dia bangun. Dia doa pada Allah. Doa pada Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, kita bacakan pada penghujung malam itu kemuliaan Allah. Dia cari mana dia yang doa pada dia. Dia cari siapa yang nak minta pada dia. Dia nak ampunkan dan dia makbulkan permintaan dia. Tiba-tiba waktu yang begitu hebat kita tidur. Orang sibuk duk bagi kaji, kita tutup pintu. Contoh, kita ni bagi kurma, kita ni bagi kaji, buh dalam beg. Kemudian ada pula kipas angin Mr. DIY. Tak kecil boleh. Saya sejak jadi pelakon ada 4 kipas tu. Jadi pelakon duk tunggu bila lah nama aku nak kena panggil ni. Duk main tu. Oh, bangga dapat kipas tu tuan. Saya duk tengok pelakon popular yang duk pasang kipas tu, tukang solek tu. Dia duduk solek. Hui, aku ni bila lah mereka nak kipas kat aku. Lah beli sendiri kipas sendiri tuan. Kedai RM2, Mr. DIY semua ada. Boh kipas tu, boh bubur kanji, lambuk, boh pula kurma sekotak. Kita pun Eda kita tutup pintu. Ada orang tutup pintu, ada orang terima, ada orang buka, senang je bagi. Ada orang tutup pintu. Yang tutup pintu tak dapat. Bayangkan tuan-tuan bandingan dia. Allah pada masa itu turun kemuliaan dia. Nak cari siapa yang buka, yang minta ampun pada Allah. Siapa yang nak berhajat, Allah cari nak bagi. Tiba-tiba waktu tu kita tidur, kita tutup pintu. Rugi. Bangunlah. Bukannya buat apa-apa, bangun. Ada berkat dia. Jadi waktu nak bersahur tu doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini adalah mustajab berdoa. Cukup. Yang dikatakan barakah tadi ni ialah
barakahnya kita dengan sebab mustajabnya doa. Baik. Ada orang terlalu takut lapar, jadi semasa sahur segala makanan dimakannya. Selagi boleh muat perut disumbat. Maklumlah nak bertahan separuh hari tak makan. Boleh tak kongsikan bagaimana sahur yang mengikut sunnah? Ada tak takat maksimum atau takat minimum makanan bersahur? Tuan-tuan yang saya hormati, Nabi kata, bangunlah sahur walaupun hanya segelas air dan sebiji buah tamar. Ada keberkatan. Ustaz, kurma Nabi besar tak? Besar. Yang orang Madinah makan tu besar tak? Ajwa tu kecil. Ni agak ajwa kata kecil. Tu pula kat kamu nak makan berapa? Tak ada had. Paling rendah, sebiji kurma, segelas air. Kalau saya nak makan satu talam tak? Sila. Dia makan sahur tu macam berbuka, berselera betul. Jenis pol. Tuan-tuan tengok orang ada makan dalam YouTube. Nasi menggunung tinggi. Ayam, telur, daging, timun. Dia makan tu pun kita hak puasa dia rasa nak buka puasa. Lu tengok dia tu. Kena timun blok. Habis pula tu. Ada hak jenis ambil nasi timbang jadi bola. Kita ingat nak buat apa, rupa dia telan. Macam ular sawah ni. Orang ni kalau panggil mai kenuri, bengkerak tu rumah. Dia ni kalau panggil buka puasa kat belakang tu tuan-tuan, satu midang tu dia seorang. Ini nama dia buruk lantak tuan-tuan. Nabi kata perut kita kena bahagi pada 3. Satu, ada bahagian untuk angin. Satu, ada bahagian untuk air. Satu, bahagian untuk makanan. Ada orang langsung tak nak makan. Tak nak makan dia. Akhirnya angin terus. Angin. Hai, takut tuan-tuan. Cucu pula balik rumah dia. Tok Wan tu, menangis cucu tu. Ayah janganlah kuat sangat. Anak teriak ni, menangis ni. Angin dah masuk dalam badan. Sentuh kita, pegang dia pun kita yang angin. Bayangkan tuan. Dia minta kita urut, kita pun urut. Kita pula, jangkit kita. Bila dah mari angin banyak, GERD pun sampai, gastrik pun sampai, apa pun susah. 2, ada satu bahagian dalam badan kita, dalam perut kita untuk makanan. Dan satu lagi untuk air. Jangan minum air saja, makanan tak ada. Berapa ramai yang buka puasa saat lagi, 1 jam air dulu. Nasib baik hari ni hujan. Kalau hari ni hangat tuan-tuan, 2 jam air tebu satu, lecikang tu dia orang ni ayah punya. Astagfirullahalazim. Engkau orang macam ni ayah punya. 2 jam tu dia ya. Dia minum ngak tak makan nasi dah. Sagi sembahyang tarawih kencing, sat-sat kencing, sat-sat kencing. Sabar sat lu pak cik oi. Ada yang langsung tak minum air. Makan saja tuan-tuan, duduk tercekik. Makan pula menyanda. Nabi tak bagi kita makan sambil menyanda tuan-tuan. Nabi tak bagi. Ramai yang duduk atas kusyen sambil makan menyanda. Tengok Manchester lawan Liverpool. Kalah pula 7-0, celaka betul tuan-tuan. Marah pula macam Manchester tu pak saudara dia pula tuan-tuan. Marah siapa? Jadi jangan tuan-tuan duk nyanda bila makan. Jangan tuan-tuan. Nanti dia rosak belakang kita, dia rosak perut kita. Nabi aja semua orang. Jadi berpada-padalah. Allah Ta'ala sebut, wala tusrifu. Jangan melampau-lampau. Baik. Kemudian soalan yang seterusnya. Agak soalan habis dah. Kalau kita sahur, sebaik-baik makannya ialah kurma. Kalau orang yang tak suka makan kurma tapi masih nak ikut sunnah, bolehkah ganti makanan sunnah yang lain? Baik. Ada beberapa buah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Pertama, pisang. 2,
tin. 3, zaitun. 4, delima. Anggur. Apple. Ini buah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Makanlah. Tuan-tuan ingat pisang yang orang letak hari Jumaat tu tak pergi? Berapa ramai yang duk kutuk pisang? Dia orang ni asal Jumaat pisang. Hantarlah buah naga ke apa ke. Sebab tu, Lee Chong Wei, Lee Jizia, Rehat yang main badminton, makan pisang. Ada tuan-tuan tengok dia makan buah naga? Tengok, Chong Wei menang 21-18. Sekali dia makan pisang. Ngap. Tuan-tuan tak cadang kat dia? Dia makan buah lemon ke kat dia? Tak, pisang. Tu, Quran sebut pisang. Nombor 2, buah tin. Tin sardin ke Ustaz? Tu tin bahalul. Makan tu yang mampu lah. Tu timah. Buah tin. Tak pernah tengok buah tin. Pergi cari buah tin. Kita selalu makan buah tin yang dah dikeringkan. Cari buah tin yang besar-besar. Sedap makan buah dia, bagus. Buah delima. Ada yang suka makan jus delima. Makan buah dia. Ustaz, kalau saya makan jus, tu pulang kan hang. Kalau daripada buah dah ada apa masalah nak makan jus lagi. Tapi nak makan juga, silalah jus, saya tak larang. Sehari marah pula tokek jus delima kat saya pula. Makan kat leha oi. Ada setengah orang makan jus delima tu, dia blend sekali dengan kulit-kulit sekali. Tu dia. Tapi kadang-kadang kita simpan buah delima tu sampai nak berkedut. Makan. Ini buah-buah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ambil. Ataupun yang Nabi suka makan. Kalau tak ada kurma, memberikan tenaga, buah tembikai. Ada makanan waktu berbuka, buah labu. Nabi suka. Buah labu. Buat sayur labu makan. Pengat labu, makan labu. Kita bila sebut labu dah angin dah, makan memeluk. Masa apa aja, tak ada sayur labu je. Belum makan. Dah dia faham labu tu angin. Padahal labu tu menyejukkan hati. Labu tu kalau orang anxiety, labu lah elok. Saya rasa bulan ni saya jumpa 5 orang anxiety main jumpa saya. Saya benar takut. Lah saya anxiety juga entah ni. Labu tu menenangkan jiwa. Di antara makanan yang untuk orang puasa bagus ni apa tu? Bubur tu. Bubur kanji tu. Tak payah nak kunyah, tak payah nak apa. Bubur telan tu yang tak ni. Ini semua bagus. Ataupun oats, barley. Elok untuk kita. Pulanglah pada tuan-tuan. Yang Nabi suka, kita suka. Baik. Yang terakhirnya tadi. Soalan ni ikhlas daripada saya. Amboi. Bolehkah sebenarnya tidur balik lepas sahur? Ini banyak. Dia bangun pukul 5, 5.30 dia tidur. Pak pun tak kata apa. Pak tanya nak ke mana tu? Tidur. Pak tak kata apa, dia pun tidur balik. Subuh? Subuh lebuh. Baik. Yang pertama, dia nak tidur balik sebab apa? Dia bangun sahur awal. Dia bangun pukul 4.30, habis sahur pukul 5. Dia kata nak dapat subuh lambat lagi ni, dia tidurlah, dia mengantuk. Semalam dia niaga pasal Ramadan lambat, dia pun tidur balik. Dia pesan pada isteri dia, pukul 6 kan kau kejut aku nak subuh. Silakan. Janji dia tak terlepas subuh. Yang kedua, lepas makan, engkau tidur balik, tak cantik pada badan. Tak cantik pada kesihatan. Janganlah membiasakan lepas tidur, makan. Lepas tidur, makan. Jaga badan tu.
Rasulullah punya cantik badan dia, kalau Rasulullah mandi, air Rasulullah turun ke muka, turun ke dada, terus ke bawah. Itu cantik badan Nabi itu. Turun ni, terus. Kita hari ni, air jatuh ke kepala, turun ke muka, turun ke dada, main ke perut, jadi air terjun. Brum. Minta maaf lah yang mana ada dia, marah saya pula dia. Tu je aku malas dengar ceramah Ustaz Kazim. Jadi jangan tuan-tuan cakap Nabi Muhammad ni badan tak cantik. Kadang-kadang ustaz yang duk ngajar sunnah, badan tu pun Allah. Jaga sunnah betul-betul, cantik punya badan. Salah satunya ialah jangan biasakan diri tidur selepas daripada makan tadi. Malah kalau selepas subuh pun tak digalakkan kita untuk tidur. Kerana selepas subuh itu malaikat membahagi-bahagikan rezeki. Tiba-tiba kita duduk tidur. Mahal rezeki kita. Yang kita nak ialah murah rezeki, murah rezeki, murah rezeki. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, mudah-mudahan program kita bersama dengan KPJ petang ini diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Ya, dan kita menjawab banyak lagi soalan yang sampai kat sini tuan-tuan. Tapi kita pun nak buat persiapan, mungkin tuan-tuan nak buat bacaan tahlil, doa dan sebagainya sebelum berbuka. Jadi sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Selasa nanti, hari Rabu nanti kita jumpa lagi di rumah masing-masing jam 6.50 pagi. Tanyalah Ustaz di TV3. Jumpa di rumah masing-masing 6.50 pagi Selasa dan Rabu insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.